Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Okay, jadi kita dah sampai kepada topik babul badali. Bab badal. Ini ialah bab pada penerangan badal. Okay, jadi kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa la ja'atu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dhal quwwatil matin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumikum wa ilmi sayyidin salihina fid darain amil anqal babul badali. Okay, jadi badal seperti yang kita telah maklum, badal ialah sebahagian daripada tawabi' yang empat, iaitu tawabi' pertama na'at, ataf, taukid, badal. Okay, jadi topik yang kita dah lepas ialah na'at, ataf dan taukid kan. Habis. Sekarang kita akan fokus kepada topik badal sahaja. Jadi seperti yang sedia maklum, badal dia ada empat bahagian, iaitu pertama badal kulli min kulli. Okay. Kemudian badal ba'du min kulli. Ketiga badal ishtimal. Kemudian yang keempat badal ghalata. Okay. Nama lain selain daripada badal kulli min kulli, dia ada nama lain lagi, iaitu badal syai'u min syai'in. Alright. Okay, jadi kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza babul badali, bab pada menerangkan topik badal. Jadi badal seperti yang sedia maklum, makna dia ialah ganti. Badal dengan maksud ganti. Tapi function dia ialah dia menerangkan, sebagai penerangan untuk kalimah sebelum dia ataupun jumlah sebelum badal tersebutlah, mubdal minhu. Okay, kita mula. Iza ubdila ismun minasmin. Saya lebih tepatnya minismin. Iza ubdila ismun minismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Dia kata apabila ubdila digantikan ismun, isim tersebut minismin daripada satu isim yang lain, au fi'lun ataupun fa'al daripada fa'al yang lain. Okay, kenapa? Okay, ada mungkinlah tertanya, kenapa saya terjemah isim kedua ni isim lain? Tu yang ni saya terjemah fa'al yang lain. Mana datang perkataan lain ni? Okay, ada satu kaedah menyebut an-nakiratu idza u'idat kanat ainul ghair. Itu dia. Jadi hafallah kaedah ni. Jadi sebut nakirah, lafaz yang nakirah apabila diulangi, nescaya nakirah yang diulangi tersebut ainul ghair, perkara merujuk kepada perkara yang ghair, yang lain. Okay, contoh macam ismin ni, ini isim nakirah, lepas tu diulang lagi lafaz nakirah. Jadi ketahuilah lafaz yang diulang itu dia merujuk kepada perkara yang lain. Jadi kita akan terjemah apabila digantikan isim daripada isim yang lain. Tu datang makna lain ni. Okay, ataupun fi'lun, ataupun digantikan fa'al min fa'lin daripada fa'al yang lain. Jadi apakah yang berlaku? Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Nescaya mengikut. Okay, mengikut oleh siapa? Huwa. Huwa oleh siapa? Oleh ismun yang pertama. Hu akan ismun yang kedua. Fi jami'i pada kesemua, i'rabihi i'rabnya isim yang kedua. Okay, jadi fokus dia punya marji' dhamir. Alright, so contoh bagi contoh badal syai' min syai'. Contoh dia sebut qama Zaidun akhuka. Jadi kita klasifikasikan makna-makna tersebut pada dalam ta'rif.
Alright, so jadi okay, dari sudut ta'rif kita sebut idza ubdila menggantikan oleh ismun. Jadi siapa yang jadi badal kat sini? Badal ialah akhu. Akhu ialah badal kan. Okay, jadi dalam ta'rif idza ubdila ganti oleh satu isim daripada isim yang lain. Maksudnya apa? Iaitu yang ni. Ismun. Akhu jadi ismun yang pertama. Okay. Min daripada satu isim. Isim yang kedua ni ni dia masukkan Zaid. Okay. Jadi qama Zaidun akhuka apabila menggantikan oleh isim yang ini terhadap isim yang lain iaitu Zaid, tabi'ahu nescaya mengikut oleh huwa kembali pada isim pertama. Jadi isim pertama ni akan mengikut apa? Hu akan isim kedua. Jadi tabi'ah huwa siapa? Isim akhur. Hu dhamir hu tu ialah Zaid. Fi jami'i pada keseluruhannya i'rabihi i'rab dia iaitu hi kembali kepada isim yang kedua ni lah, iaitu ni fi jami'i i'rabihi hi ni kembali pada Zaid. So jadi akhu dia akan ikut hukum sebelum dia. Maksudnya dari sudut i'rab, kalau Zaid ni rafa' maka dia pun akan ikut rafa'. Right, ataupun Zaid tu ma'rifah, dia pun kena ikut ma'rifah. Dia tu muzakkar, mubdal minhu dia muzakkar. Jadi badal pun kena ikut muzakkar. Alright, jadi itu kita klasifikasikan dari sudut ta'rif. Sekarang kita tengok dekat nama istilah mereka, istilah badal. Alright, so Zaidun ada akhun dia jadi badal. Kani mudhafun ilaih. Okay. Zaidun jadi apa? Dia jadi mubdal minhu. Apa maksud mubdal minhu? Objek ataupun perkara yang digantikan terhadapnya. Zaid lah. Alright. Kemudian kata wahwa ala arba'ati aqsamin. Jadi badal tersebut dia ada arba'ati aqsamin, ada 4 bahagian. Kata badalu syai'i minal syai'i. Okay, itu nombor 1. Badal sesuatu daripada sesuatu. Badalu ba'di minal kulli. Ini yang kedua. Badal sebahagian daripada keseluruhan. Badalu ihtimali, badal ihtimal. Okay, jadi makna badal ihtimal ialah badal yang di mana dia menerangkan dari sudut apa yang terkandung pada mubdal minhu dia. Kebiasaannya ihtimal datang dalam bentuk sifat lah. Sifat ataupun perkara yang bukan fizikal, ataupun kalau fizikal pun bukan merujuk kepada exactly diri mubdal minhu. Okay, jadi tak apa, nanti kita tengok contoh. Badalul ghalati, yang keempat badal ghalat. Right, nahu qaulika. Jadi badal ghalat ialah dengan maksud tersilap. Okay, macam misal kata kita nak cakap sesuatu, contoh kita kata telah datang seorang yang nak berkata, ataupun dalam contoh atau karangan tu kan, in case kalau ada orang tu dia nak maklumkan yang Zaid tu ialah Amar, tapi dia tersebut Zaid, contoh Ja'a Zaidun Amrun. Okay, sebenarnya dia nak maksudkan Amar, tapi dia tersilap cakap, dia sebut Zaid pula. Okay, jadi bila dia dah tersilap, dia datang kerja Amar. Okay, so itu dinamakan badal ghalat. Tapi nanti kita tengok contoh. Dia kata nahu qaulika, contoh perkataan engkau, qama Zaidun akhuka, telah berdiri oleh Zaid
akhuka, saudara engkau. Jadi Zaid kat sini digelar sebagai mubdal minhu. Akhuka badal. Jadi akhuka rakan ataupun saudara engkau kan. Saudara kamu. Akhuka menerangkan siapakah itu Zaid. So yang telah berdiri oleh Zaid. Siapa? Akhuka, saudara kamu. Okay. Kemudian jadi akhuka dia contoh untuk badal. Contoh untuk badal kulli min kulli. Okay. Lepas tu kemudian dia kata wa akaltul gharifa thuluthahu, telah makan oleh daku akan roti thuluthahu 1/3 daripada roti tersebut. Okay. Jadi akal tu dia merujuk kepada badal apa? Dia merujuk kepada contoh kedua ni, badal ba'du min kulli, badal separuh daripada keseluruhan. Jadi contohnya akal tu telah makan oleh daku akan roti 1/3. Jadi thuluthahu menerangkan berapa banyak yang dhamir mutakallim tu makan. Maksudnya daku tu makan berapa banyak, iaitu dia makan 1/3 daripada roti, yang di mana 1/3 tersebut ialah setengah daripada keseluruhan roti tu. Okay, 1/3. Sekejap, peta tak nampak kan, bulat lah. 1/3. So jadi dia makan separuh. Jadi ini ba'dun, separuh daripada keseluruhan roti. Itu maksudnya badalukul ba'du min kull. Dia menerangkan separuh daripada keseluruhan roti. Kemudian contoh yang ketiga, wa nafa'ani Zaidun. Tak nampak. Kita bagi contoh, wa nafa'ani Zaidun almuhu, memberi manfaat ni akan daku Zaidun oleh Zaid. Dari sudut apa dia beri manfaat tersebut? Almuhu, oleh ilmu dia. Okay, jadi ilmuhu, dia contoh ini ialah merujuk kepada contoh untuk badal ihtimal. Jadi badal ihtimal ialah badal yang di mana dia menerangkan sesuatu yang terkandung pada Zaid, yang apa yang Zaid miliki, sama ada dari sudut sifat, ilmu, perkara yang bukan fizikal ataupun perkara fizikal yang tidak menunjukkan exactly diri Zaid. Okay, dia cuma tunjuk apa yang ada pada Zaid saja. Okay, contoh ilmu dia ataupun kebijaksanaan dia ataupun sifat kecantikan dia ataupun lemah lembut dia. Itu maksudnya ihtimal. Dia lebih merujuk kepada sifat lah. Alright. Jadi sambung, wa ra'aitu Zaidan al-Farasa. Okay. Jadi dia kata contoh yang ni merujuk kepada contoh untuk badal ghalab, yang di mana seseorang yang bercakap mutakallim, dia kata ra'aitu, telah melihat oleh daku Zaid al-Farasa, kuda. Dia nak maksudkan yang dia lihat ialah kuda, tapi dia tersilap cakap disebut Zaid. Okay. Jadi apakah dia cakap Zaid tu, maksudnya dia tersilap lah. Maksudnya dia exactly dia sebenarnya nak maksudkan kuda. Okay, yang betul-betul dia nampak ialah kuda. Sebab tu dia kata arat antakula, sekira kamu ingin mengatakan ra'aitul farasa faghalita fa abdalta Zaidan minhu. Jadi sekira kamu nak cakap yang sebenarnya ra'aitu, aku melihat kuda, faghalita, lalu kamu tersilap cakap, silap tu maksudnya kamu cakap Zaid. Fa abdalta, lalu kamu menggantikan lafaz Zaid tu minhu, daripadanya faras. Okay. Jadi itu maksud badal ghalab. Okay, jadi saya rasa setakat itu sahaja. Sumaqala babu mansubatil asma'i, wallahu ta'ala alam. Jadi syukran Mas. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan masuk topik baru dalam mansubat. Dia habislah topik tentang marfu'at kita. Alright, so
yang sedia maklum, marfu'at keseluruhan dia ada. Di keseluruhan marfu'at kita yang telah kita pelajari ialah ada 7 kan. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tabi', yang 4. Alright, so alhamdulillah kita dah habis dan kita dah capai sampai ke 7 marfu'at yang telah dibacakan. Okay, jadi insyaAllah pada video akan datang kita akan mula pada topik yang baru, babu mansubatil asma'i. Jadi akan terangkan tentang bahagian-bahagian mansubat pula. Jadi thumma qala babu mansubatil asma'i al-mansubatu 15. Wallahu ta'ala alam. Aku lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.